Kita belajar sikit apa dia pneumonia. Pneumonia ni sebenarnya pneumo tu sebenarnya perkataan umum yang selalu kita dalam medik kita gunakan yang bermakna paru-paru lah senangnya dalam bahasa Malaysia. Maknanya satu bahagian dalam paru-paru. Maknanya senang cerita is lung lah, is paru-paru pneumonia tu. Pneumo tu is paru-paru. Dia ada banyak penyakit penyakit paru-paru. Pneumonia adalah salah satu daripada penyakit paru-paru. Maknanya dalam paru-paru sebenarnya kita ada kalau kita tengok paru-paru sistem pernafasan kita. Sistem pernafasan kita terdiri daripada hidung, lepas tu pergi dekat tenggorok sana, pergi bawah, pergi dekat trakea ataupun ni kerongkong kerongkong, lepas tu saluran pernafasan tu kalau tengok panjang macam tu, lepas tu dia berpecah kiri dan kanan, tu trakea lah, kiri kanan. Lepas tu dia makin kecil, makin mengecil, lepas tu kat ujung dia ada belon. Senang cerita itu nak senang lah kita nak describe paru-paru kita macam mana. Jadi dekat ujung kepada ranting tu ada belon. Belon tu banyak. Jadi belon tu dia memerangkap udara. Udara masuk dekat dalam belon tu, jadi ada salur darah kat dalam tu. Jadi dalam udara tu ada oksigen. Jadi ada kita bernafas, kita bawa udara yang mengandungi oksigen, dia masuk dalam belon-belon yang kecil, banyak macam anggur. Macam anggur, dia banyak sangat. Dalam tu kosong. Jadi bila kita bernafas, dia mengembang, dia ambil udara dalam tu. Dalam udara tu ada oksigen. Jadi oksigen tu buat apa? Jadi oksigen tu akan diangkut oleh darah, oleh sel hemoglobin dalam sel darah merah pergi ke serata badan. Jadi oksigen tu kita gunakan dalam banyak proses dalam badan kita menggunakan oksigen. Jadi kalau kita tak ada paru-paru, kita tak adalah oksigen. Jadi itulah gunanya paru-paru. Paru-paru adalah satu organ yang gunanya untuk mengambil oksigen daripada luar masuk ke dalam paru-paru dan diangkut ke seluruh badan. Okey, itu adalah paru-paru lung. Dalam bahasa ni perubatan selalu dipanggil lung, dan dalam istilah Greek dipanggil pneumo. Pneumo tu istilah Greek yang bermakna dalam bahasa Inggeris sebenarnya lung atau bahasa Melayu paru-paru. Jadi pneumonia adalah satu penyakit pada paru-paru. Dia adalah penyakit di mana terdapat bengkak ataupun keradangan pada paru-paru. Pada paru-paru pneumonia. Dia ada bronchopneumonia. Bronchopneumonia maknanya kebengkakan tu berlaku kepada saluran paru-paru. Kalau pneumonia sendiri, paru-paru sahaja adalah kebengkakan kepada saluran dan juga tadi yang belon-belon dalam paru-paru. Belon-belon dia dipanggil alveoli ya. Okey. Itu adalah pneumonia. Maknanya apa-apa benda yang menyebabkan keradangan pada dalam paru-paru, dalam organ dalam paru-paru tu, sama ada dia punya ranting ataupun dia punya alveoli ataupun dia punya yang Dr. Ji cakap belon-belon tadi, dia akan menyebabkan penyakit yang dipanggil pneumonia. Okey. Lari Taufik pula Nurul. Of course lah bahaya Okey, itu adalah pneumonia. Jadi pneumonia adalah suatu penyakit di mana berlaku jangkitan pada paru-paru. Pada paru-paru, di mana sama ada di dalam ataupun di saluran dia. Itu adalah pneumonia. Jadi apa penyebab pneumonia? Penyebab pneumonia ni sebenarnya ada banyak penyebabnya. Penyebab pneumonia boleh disebabkan oleh kuman yang dipanggil bakteria. Kuman ada dua, satu fungal, satu bakteria. Jadi
Yang pertama disebabkan oleh bakteria. Banyak sangat jangkitan bakteria yang boleh menyebabkan pneumonia. Jadi kadang-kadang budak-budak kecil TB pun menyebabkan pneumonia. Dan biasanya bakteria tu kalau dia ada menyebabkan pneumonia, selalunya taklah susah sangat sebab kita taklah sesusah COVID because bakteria selalunya kita bagi antibiotik, penyakit tu boleh baik, selalunya boleh baik. Jadi pertama is bakteria, kedua virus. Banyak virus, dan sekarang ni kita ada COVID virus. Jadi virus tu ada macam-macam lah, coronavirus, ada yang biasa kita dengar is coronavirus ataupun influenza. Semua-semua tu adalah virus. Dia juga boleh disebabkan oleh apa kita panggil kulat ataupun fungus. Tapi disebabkan oleh fungus jarang. Yang disebabkan oleh fungus tu jarang. Selalunya fungus ni yang fungus adalah disebabkan oleh autoimmune, orang tu dah down baru dapat pneumonia. Pneumonia disebabkan oleh fungus. Selalu kita dapat pneumonia disebabkan oleh fungus untuk penyakit untuk pesakit-pesakit AIDS, untuk pesakit-pesakit yang ada ambil dadah, yang immunity dia drop, ataupun untuk pesakit-pesakit kanser yang on on chemoterapi, jadi immunity dia drop. Jadi dekat situ boleh dapat fungus tu boleh masuk ke dalam paru-paru. Jadi itu adalah penyebab pneumonia. Jadi selalunya apa yang berlaku bila kita dapat jangkitan pada paru-paru? Jangkitan pada paru-paru selalunya apa yang berlaku adalah yang paling sering adalah demam, lepas tu batuk. Kemudian kadang-kadang ada batuk, ada darah. Kadang-kadang selalunya tak ada darah, tapi selalunya batuk je produktif. Mula-mula clear, lama-lama makin dia punya kahap makin pekat, makin hijau. Itu adalah simptom-simptom pneumonia. Kemudian seterusnya, kalau keadaan dah makin teruk, dia akan dapat susah nak bernafas. Orang tu akan susah nak bernafas. Kemudian menggigil, demam menggigil, kemudian letih, lemah, lesu, muntah, loya, muntah. Ada juga yang cerit, beret, ada yang sakit kepala, ada yang sakit satu badan, ada yang sampai confused, macam lupa-lupa, ataupun apa kita panggil, otak dia macam tak ingat lah, bukan hilang ingatan sangat lah, maknanya ada sekejap lupa, sekejap tak lupa. Kemudian color kulit dia kadang-kadang kalau oksigen tak cukup, bibir dia biru, tangan dia biru, maknanya dia cyanosis. Dan juga dia selalunya akan pucat. Dia biru sebab tak cukup oksigen. Okey, itu adalah simptom-simptom pneumonia. Jadi sekarang ni Dr. Ju tengok ramai yang datang ke klinik ada demam dan ada sakit-sakit badan. Sebab kalau kita tengok COVID infection ni, dia punya incubation period, sebenarnya semua kes pneumonia ni dia ada incubation period. Maknanya incubation period tu maknanya dari dia terkena dengan orang tu, terkontak dengan orang tu, sampai dia dapat simptom, maknanya berapa hari. Maknanya mula-mula, macam contohnya kalau kita dapat kita terkena dengan orang yang ada chicken pox, bukan besok kita terus demam, tak, dia ambil masa selalunya 2 minggu. Dan sama juga virus lain, bakteria lain juga, bila kita kena, kita tak akan kena waktu tu juga. Itu sebabnya coronavirus ni pun sama. Bila kita kena, kita tak akan terus dapat benda tu hari tu juga. Maknanya dia akan diam-diam dalam badan, dia mula membiak, dan bila bakteria atau virus tu ada dalam badan kita, waktu tu lah kita dah mula demam. Mula-mula mungkin sakit badan je, sakit kepala, sakit badan, sakit sendi-sendi, sakit otot-otot, tak ada pun batuk, demam sesama. Okey,
itu adalah tanda-tanda awal pneumonia. Awalnya cuma mungkin demam, mungkin tak batuk lagi, mula-mula sakit-sakit badan dulu, letih, lesu, loya, lepas tu mula sakit-sakit sendi, mula demam, lepas demam barulah batuk sesema, lepas batuk sesema, loya-loya, lepas tu tak lalu makan, lepas tu kemudian baru susah nafas ya. Jadi itu adalah simptom-simptom pneumonia. Sebenarnya apa yang berlaku dalam pneumonia ni? Maknanya kuman tu, sama ada kuman tu virus ke, kuman tu bakteria ke, apa yang dibuat adalah dia akan menyebabkan saluran pernafasan tu, dan juga saluran pernafasan tu akan jadi bengkak, radang bengkak, merah. Maknanya bila dia bengkak, saluran pernafasan tu let's say besar ni, bila dia bengkak, dia besar ni, jadi saluran pernafasan akan kecil. Jadi orang akan mula susah nak bernafas. Itu sebenarnya apa yang berlaku pada pneumonia. Tapi later bila benda tu sudah makin teruk, maknanya dia akan mengeluarkan cecair. Macam kalau kita luka, kita cedera, kita tengok tak kadang-kadang air banyak keluar. Samalah juga. Maknanya bila kita ada kudis pun sama, ada benda keluar, nanah, air semua-semua, air exudate, air daripada sel-sel keliling paru-paru tu akan banyak. Jadi air tu akan masuk kat dalam yang belon-belon tadi. Jadi cuba bayangkan kalau belon-belon tu penuh dengan air dan saluran pernafasan tu penuh dengan air sampai kat sini, kita memang tak boleh bernafas. Itu apa yang terjadi pada pesakit COVID-19 infection. Maknanya dalam tu dia membiak dengan cepat, bengkak dengan sangat teruk, menyebabkan air banyak, dan air tu akan berkumpul kat dalam paru-paru tu, menyebabkan paru-paru tu berair. Selalunya kalau pneumonia biasa yang disebabkan oleh bakteria, dia tidak semua paru-paru terlibat. Selalunya dia kalau bronchus, dia akan dekat bronchus, dan dia tidaklah seluruh paru-paru. Maknanya dia ada yang cuma tak seteruk COVID infection. Kalau bakteria selalunya satu tempat. Maknanya kalau kita buat X-ray, kita nampak satu tempat putih. Maknanya satu tempat tu dah penuh dengan air, bengkak, penuh dengan air. Tapi ada tempat lain yang ada angin lagi. Tetapi dalam bila dia virus, selalunya bengkaknya tu lebih menyeluruh. Dan dalam COVID virus infection ni lagi teruk. Maknanya dia punya bengkak tu seluruh paru-paru, dan paru-paru tu penuh dengan air, menyebabkan tak boleh nak bernafas. Jadi simptomnya macam orang tenggelam dalam air. Tercungap-cungap tenggelam, sebab paru-paru tu penuh air. Macam kita bila kita masuk tenggelam dalam air, kan paru-paru kita penuh dengan air. Apa yang berlaku dalam COVID infection ni, jangkitan COVID virus ni sama maknanya kita tak boleh nak bernafas sebabkan kita macam lemas dalam air tapi dekat udara. Macam lemas tapi dekat luar, dekat yang tempat yang ada udara, sebab paru-paru penuh dengan air. Itu adalah dahsyatnya pneumonia yang disebabkan oleh COVID infection. Jadi bila kita tak cukup oksigen, maknanya dia bila penuh dengan air, paru-paru tak boleh kembang. Satu lagi, oksigen tak boleh masuk. Bila kita tak boleh tarik nafas, oksigen tak boleh masuk. Bila oksigen tak boleh masuk, kita akan tak cukup oksigen dalam badan kita. Bila tak cukup oksigen dalam badan kita, sebanyak proses yang terbantut. Dan karbon dioksida pun yang dihasilkan daripada luar tak boleh keluar, sebab bila kita bernafas, kita ambil oksigen, kita keluarkan karbon dioksida. Jadi apa yang berlaku, tangan-tangan akan biru disebabkan oleh tak cukup oksigen. Bibir ni akan biru dan kita akan rasa sangat distress, maknanya sangat stres. Cuba bayangkan tak boleh nafas. Orang yang semput pun susah nafas. Orang yang semput dia punya asma ataupun orang yang semput adalah disebabkan oleh saluran pernafasan tu bengkak dan dia block macam ni, tapi dekat bawah tu
dekat dia punya dekat paru-paru yang kat bawah, yang ada Dr. Ju cakap macam ada belon-belon banyak tu, yang itu dia tak ada apa-apa, dia cuma block dekat ni. Jadi bila kita ambil nebulizer ke apa, ambil nebulizer, dia boleh terbokak sebab saluran tu akan terbokak balik, yang mengecut tadi akan ngembang balik, jadi orang boleh bernafas. Tapi bila dalam paru-paru tu penuh dengan air, macam kita drowning, macam kita tenggelam dalam air, yang itu susah nak dibantu. That's why selalunya patient ni mula-mula peringkat awal dia akan bagi oksigen lah, supaya oksigen dia banyak, so that kita harap boleh oksigen tu boleh dibawa ke badan. Tapi benda tu temporary, temporary saja, dan lama-lama orang tu akan tak boleh bernafas juga dan memerlukan pernafasan memerlukan mesin pernafasan, ya. Mesin pernafasan. Dan bahayanya bila paru-paru penuh dengan air macam tu adalah jantung dia senang nak berhenti. Sebab bila tak cukup oksigen, jantung pun tak cukup makan, tak cukup oksigen, dan jantung tu boleh berhenti anytime. That's why dekat ward tu paling kesian sekali doktor-doktor tu kena tengok semua. Kalau ada 100 orang, dia akan jaga 100 orang tu. Tiba-tiba kat sana collapse, dia lari ke sana untuk selamatkan nyawa kat sana, buat CPR kat sebelah sana. Tiba-tiba kat sini punya collapse, lepas tu kat sana collapse. Cuba you bayangkan betapa kita nak cakap huru-haranya dalam hospital. Itulah sebenarnya apa yang berlaku sekarang, dan berlaku sekarang dekat Itali kita tengok, dan sekarang juga dekat Spain. Sekarang dah mula dekat Spain pula benda yang sama. Maknanya bila seorang collapse, seorang sana collapse, seorang sini collapse, jadi doktornya lari sana lari sini, doktornya kepenatan, doktornya pun dapat infection, doktornya pun collapse. Itulah yang kita kalau boleh tak nak benda tu berlaku di Malaysia. Sebab kita tidak akan cukup doktor, tidak akan cukup juga macam dekat Wuhan, dia boleh kerahkan satu China semua datang ke situ, sampai itu hari berapa puluh ribu, 40,000 orang dikerahkan di Wuhan dan juga tempat-tempat keliling tu untuk membantu doktor-doktor dekat situ, dan doktor-doktor daripada tempat lain semua dia kerahkan kat situ. Tapi kita nak dapat doktor dari mana lagi kalau semua hospital dah penuh dan doktor dah kerja dah macam dah exhausted. Memanglah satu benda yang sangat-sangat kita takuti satu hari nanti. Jadi macam mana kita nak diagnose ataupun kita nak tahu sama ada kita dapat pneumonia ni atau tidak? Yang pertama daripada simptom. Kalau kita cuma depan batuk sesama, benda tu cuma ada di hidung, tekak sampai kat sini je. That's why kita selalu panggil benda tu upper respiratory tract infection. Kalau orang tengok URTI tu apa maknanya? Maknanya jangkitan tu hanya dekat sini ke atas. Maknanya hidung, tekak, telinga, paling-paling sampai dekat larynx bawah, maknanya dekat atas saja. Dia tak turun ke bawah, tak sampai bronchus ke bawah. That's why kita panggil upper respiratory tract infection, URTI. URTI maknanya upper respiratory tract infection, maknanya jangkitan pada bahagian atas pernafasan. Itu maknanya. Yang itu adalah paling sering sekali berlaku. Selalunya orang tu akan datang dapat dengan sesama, batuk, sakit tekak, suara hilang. Itu adalah upper respiratory tract infection. Dia diikuti dengan demam. Yang itu tidak bahaya, dan itu paling banyak yang datang ke hospital, kat klinik paling banyak yang ada URTI. Jadi selalunya doktor akan cek sama ada benda tu kat paru-paru ke tidak. Jadi kalau benda-benda tu kat paru-paru, doktor akan tahulah. Selalunya kita tengok orang tu bernafas laju, macam susah nak nafas laju. Especially benda tu pada budak-budak lah. Ada budak kanak-kanak. Pada kanak-kanak selalu pneumonia ni. Ada pneumonia ni sebab budak kecil kan. Jadi kita nampak pernafasan dia laju. Bernafas laju. Kenapa dia nafas laju? Sebab dalam paru-parunya, kalau dia pneumonia, dalam paru-parunya tak ada tak cukup oksigen. Jadi pesakit tu akan bernafas laju untuk dapatkan oksigen masuk dengan banyak. Itu adalah
pneumonia. Beza pneumonia dengan apa URTI. Beza pneumonia dengan URTI. Kalau you all cuma masalahnya sekarang doktor-doktor dah bagi arahan, dia kata you all kalau datang ke klinik ada URTI ataupun ada batuk, demam, sesama, kita akan anggap dia COVID sampai dibuktikan dia bukan COVID. Sebab sekarang virus COVID ni dah merata-rata. You all dah pergi keluar dah merata-rata, pergi pasar, pergi apa ni mall, pergi entah jalan-jalan pergi mana-mana, pergi ngeteh, minum-minum kopi. Jadi kita tak tahu ada orang datang kat situ. Sebab Dr. Ji dah cakap WHO ada menyatakan yang COVID infection ni ada dalam udara selama 48 hingga 72 jam. Sebenarnya tak tahu lagi lah betul ke tidak. Tapi kita kena berhati-hatilah. Walau apa macam kat klinik Dr. Ju, kalau orang datang je, kita orang akan spray, datang kita akan screen. Sebab we all punya risiko sangat-sangat tinggi sebagai doktor. Kemudian untuk yang ada pneumonia ni, selalunya dia batuknya berkahak, banyak sangat berkahak, balik kelahaknya tu kuning, kadang-kadang sampai hijau. Itu adalah pneumonia bakteria selalunya kalau macam tu. Kalau kahak sampai hijau selalunya adalah disebabkan oleh bakteria. Kalau bakteria sangat, kita boleh bagi antibiotik. Selalunya doktor akan ambil swab, doktor akan tengok kahak dia, check dekat makmal sama ada apa jenis bakteria yang menyerang paru-paru dia. Kalau bakteria, kita selalunya senang kita bagi ubat, bagi antibiotik, kita boleh nampak lah perubahannya, boleh baik pneumonia ni. Kalau teruk sangat, barulah selalunya patient terpaksa di intubate ataupun dibagi pernafasan mesin, sebab patient selalunya tak boleh bernafas. Lagi satu, kita tengok juga pada oksigen dia. Kalau oksigen dia sangat rendah, maknanya HPO2 dia rendah, kita akan ventilate dia. Okey, jadi bezanya virus dengan jangkitan virus dengan bakteria ni, kalau pneumonia virus dengan bakteria ni, selalunya pneumonia bakteria kahak banyak, berdozen-dozen keluar kan. Tapi kalau virus, kahak dia tak banyak. Dan COVID ni yang membezakan dengan pneumonia lain, dia kahak dia tak banyak. Jadi batuknya tu dia macam ada kahak tapi tak boleh keluar, ada kahak dia boleh keluar sebab dia benda tu kat dalam. Orang tu nak membatukkan benda tu pun tak boleh sebab paru-paru dia tak boleh kembang. Jadi sangat seksa sangat orang kena COVID infection ni. Sebab cuba bayangkan you lemas di udara, lemas tapi di daratan, lemas di daratan, kemudian tercungap-cungap, nak batuk pun susah sebab batuk tapi tak boleh keluar. Sebab benda tu kat dalam kan, nak batuk pun tak boleh keluar, dan nak berkahak pun tak boleh keluar kahak, sesama tapi tak keluar sesama. Itulah keadaan ataupun simptom orang, ataupun apakah yang orang ada COVID infection tu rasa. Spray apa? Spray, kita guna spray alkohol. Dettol tak boleh. Dettol adalah antibakteria, dia bukan antivirus. Jadi kita kena tahulah apa beza bakteria dengan virus. Bakteria lebih besar, dengan Dettol dia boleh mati, tapi virus tak mati. Virus dia, Dr. Ji dah cakap, dia boleh kalau Kementerian Kesihatan untuk bersihkan, kalau tempat tu ada orang datang ke yang ada COVID, dia suruh pakai Dettol. Bukan Dettol pula. Clorox. Clorox ni punya sukatan, 1 botol Clorox, 9 botol air. Masuk dalam baldi 1 botol Clorox, ambil air. Tapi itu, you all janganlah nak spray kan pakai Clorox. Habislah baju korang semua jadi putih kan. Jadi kalau udara, kita pakai alkohol. Ada jual dekat pasaran, ataupun you all beli alkohol sendiri. Alkohol saja, kemudian boleh bancuh, jadikan dia 70%. Lepas tu boleh spray kan. Macam Dr. Ju pakai pakai alkohol. Jadi bila patient keluar saja, kita akan spray alkohol dalam bilik ni. Lepas tu akan lap semua. Sebab kita kena kat sini kita tak boleh baik sangka. Kita kena buruk sangka dengan semua orang.
Walau orang tu baik ke, orang tu alim ke, orang tu tak bagus ke, semuanya kita kena buruk sangka sebab kita tak tahu dia orang dari mana. Dia orang dari mana. Jadi semuanya kita kena sangat berhati-hati. Bukan kita je, everybody kena berhati-hati. Kalau pergi pasar, jangan dekat-dekat dengan semua orang. Jangan dekat-dekat. Semuanya kita kena apa nak cakap kena, tak boleh jadikan semua orang kawan. Jumpa orang pun tak boleh salam. Tak boleh salam dan jauh-jauh sikit. Nampak dekat pasar-pasar, Dr. Ju pergi kat pasar tangkap, ada juga yang menjual kat situ tak pakai mask. Sebenarnya benda tu risiko sangat tinggi. Ya, kalau keluar tu pakailah baju hujan ke, ada orang pakai baju hujan lah, pakai mask lah, pakai sunglasses lah yang besar-besar kan, masing-masing, sebab kita dalam keadaan yang sangat-sangat kritikal, sangat-sangat mencemaskan. Bakteria virus corona ni ada di mana-mana sahaja. Jadi keluar buat protection. Even Dr. Ju even keluar je pun, keluar nak beli ikan, nak beli apa pun pakai glove. Semua pakai sebab yelah kita takut tersentuh macam-macam kan. Dan bila balik tu nak kena buka glove. Masuk je kereta kena buka glove, buang. Ataupun terbalikkan glove tu, lepas tu sampai rumah buang. Tapi nak buka glove tu pun kena hati-hati. Kita sekarang ni kena sangka yang tak baik, sangka kat sana ada, kat sini ada. Kita kena obses sikit lah kali ni. Kita obses yang betul. Obses yang betul. Macam anak Dr. Ju nak balik daripada Mesir kan, bulan depan ni, 1 hari 2 hari bulan ni pun sebenarnya dengan berat hati Dr. Ju suruh bagi dia orang balik. Tapi nak buat macam mana kan, kat sana pun tak selamat, kat sini tak selamat. Masalahnya bukan dekat Mesir tu tak selamat, tetapi dalam perjalanan, dalam kapal terbang tu yang Dr. Ju risau. Yang dalam kapal terbang tu kita tak tahu siapa yang ada COVID dalam kapal terbang tu. Jadi Dr. Ju dah pesan pakai mask, pakai purdah dan jangan buka langsung, dan pakai sarung tangan. Sebab benda ni dalam kapal terbang lah kebanyakannya. Sebab ada juga yang pergi kat yang tadi, yang Dr. Osman tu kan, dia baru balik daripada Istanbul. Dekat Istanbul, I don't think benda tu, Dr. Ju tak rasa benda tu dia dapat dekat Istanbul. Tapi dia dapat selalunya dalam kapal terbang. Jadi kapal terbang lah tempat yang, sebab duduk dalam kapal terbang tu lama. Mungkin kalau duduk jalan-jalan tu tak lama. Sama ada kapal terbang atau dalam bas. Mungkin satu bas tu ada yang kena. Ataupun sebab tak dengar lagi yang lain tau. Mungkin that's why Dr. Ju kata mungkin benda tu dalam kapal terbang. So yang anak-anak nak balik daripada luar negara ni, nanti balik pun kita kena kuarantin 14 hari. Okay, ada apa-apa soalan tak? Okey, rawatan dia sebenarnya kalau pneumonia biasa, dia punya rawatan of course lah, kalau bakteria antibiotik, yang lain-lain tu tak ada lah, just bagi supportive treatment, bagi drip, bagi oksigen. Kemudian kalau teruk sangat kita ventilate. Tapi sekarang ni nampak macam dia orang jumpa chloroquine, dia jumpa dia orang try, bukan rawatannya lah, tapi dia orang try daripada tak bagi apa-apa, dia orang bagi antibiotik, erythromycin lah, dia orang bagi chloroquine, bagi antivirus untuk pasien-pasien ni. Kod-kod lah benda tu jalan. Sebab ada yang nyatakan benda tu it's work, benda tu jalan. Tapi yang paling penting bagi Dr. Ju adalah kita sendiri ni sebenarnya yang lawan bakteria tu. Dr. Ju dah pesan sebelum ni, kita yang kena kuat. Sebab kalau ikutkan 80% daripada orang yang terkena COVID virus ni sebenarnya dia akan baik. Bukan semua orang akan mati. Yang mati dalam 10 to 20%. Jadi macam mana dia orang tu boleh baik, boleh lawan virus virus ni? Caranya adalah immunity kita kena strong. Dr. Ju dah cakap sebelum ni, kita jangan dropkan immunity kita. Makanan kita kena jaga makanan kita, jangan pakai makan aja ada. Lagi-lagi masa tengah berkurung ni, asyik makan aja tak. Itu pun akan menyebabkan immunity drop. Yang eloknya puasa lah puasa banyak-banyak. Okay. Sebab pagi tadi pun Dr. Ju tengok
ada pasien-pasien yang yang dah baik tu kan, dia ada interview kan bagi tadi kan dekat Awani Dr. Ju tengok. Masing-masing pun dia jenis yang orang yang selalu mengamalkan benda yang sehat, yang survive. Kalau tengok yang banyak yang mati, kebanyakannya adalah 50 ke atas, 70 memang mati. Selalunya kalau kena tu memang senang lah mati, because immunity orang tua selalunya tak kuat. Kalau tengok ada dekat Jepun ke Korea, ada seorang umur 102 tahun survive daripada coronavirus. Maknanya dia betul-betul jaga kesihatan. Makanan untuk support immunity Cik Wall. Hey Cik Wati, Cik Wall pula. Makanan untuk support immunity macam-macam. Sebenarnya paling penting apa yang kita makan tu dulu. Jangan dropkan immunity. Maknanya gula, perasa, pewarna, pengawet, racun-racun nanti, bahan-bahan kimia dalam makanan itu jangan makan. Nak support sebenarnya banyak lah. Ada yang kunyit, benda-benda yang natural lah. Ada macam Dr. Jason Fung suruh makan teh hijau. Teh hijau hari ni, teh hijau ni, besok teh hijau ni, besok lagi macam-macam jenis teh. Kalau Dr. Jason Fung lah, Dr. Ju baca Dr. Jason Fung punya saranan untuk melawan COVID ni. Yang pertama, macam Dr. Ju cakap lah, buang benda-benda yang menyebabkan immunity kita drop. Yang kedua, dia suruh ambil natural juga. Dr. Ju tengok dia natural juga, tapi dia tak cakap suplemen. Dia akan cakap, itulah tadi teh, yang dia cakap cuma teh je lah, teh hijau, tapi berbagai jenis teh hijau. Tapi kalau bagi Dr. Ju, kita kat Malaysia, kita boleh ada kunyit, kita boleh buat air kunyit, kita boleh buat halia, bawang putih. Semua tu adalah natural antibody yang boleh naik, antibiotik, dan juga dia natural yang boleh menaikkan kita punya antibody. Pergi pasar, beli kunyit, perah, pakai tu, minum, letak asam jawa kan dulu pakcik, mak-mak kita buatkan masa kita bersalin. Tu pun boleh. Lagi selain daripada tu, vitamin C dekat China dah dia try masa tengah teruk-teruk tu, dia try buat kajian, dia tengok patient tu, dia letaknya bagi vitamin C banyak-banyak, tengok paru-parunya improve a lot. So vitamin C, apa-apa suplemen pun sebenarnya bagi Dr. Ju, suplemen apa pun, kalau Dr. Ju kat sini kan, Dr. Ju dah cakap, Dr. Ju ambil Izumio. Kalau you all mampu, you all boleh beli. Yang lain daripada tu, suplemen natural lah. Natural, kalau ada suplemen bawang putih boleh, suplemen vitamin C boleh, multivitamin pun boleh. Selalunya Dr. Ju advise patient Dr. Ju suruh ambil double daripada dos biasa lah. Okay, yang paling penting jaga diri, minum air kosong banyak-banyak. Elok minum air suam lah, air suam, jangan air sejuk, sebab bakteria tu hidup dekat tempat sejuk. Jangan minum air batu, bukan air batu tu ada masalah apa, tapi bakteria tu hidup dalam sejuk, suasana sejuk. Jadi air batu tu sejuk kan. Takut nanti virus tu ada kat situ. Madu kalau you all sehat boleh lah. Tapi Dr. Ju tak berapa gemar sangat madu ni, sebab Dr. Ju ni merawat pesakit diabetik. Bila diorang ambil madu, kemuanya gulanya akan mendadak naik. Mungkin kalau sikit-sikit tu boleh lah. Sebab madu sekarang bukan pasal madu tu tak baik kan, walaupun madu tinggi fruktos lah, tinggi fruktos. Jadi kebanyakan madu dekat luar sana, dia orang akan proses. Dalam proses tu akan meningkatkan lagi fruktos, dan kadang-kadang dia orang letak juga gula untuk untuk pengawet. Jadi menyebabkan, tapi Dr. Ju tak nak komen sangat lah pasal madu ni, sebab untuk diabetik memang Dr. Ju tak benarkan, because ramai yang dekat sini ambil madu kelulut ke apa diabetik, lepas tu gula mendadak naik. Jadi bila gula mendadak naik, of course lah you all punya immunity akan drop. Jadi orang yang diabetik, elok tak payah ambil madu lah, because you all punya gula akan mendadak naik, dan you all punya immunity akan drop. Sebab kalau tengok ada beberapa kes yang mati tu, kebanyakannya tu ada yang masalah kesihatan. Ada yang ada darah tinggi, kencing manis, ada yang maknanya dah tua-tua, dia ada macam-macam masalah. So untuk orang-orang yang ada immunity drop, penyakit-penyakit yang menurunkan immunity, contohnya ada autoimmune disease, yang makan ubat-ubat yang menurunkan immunity, elok jangan keluar rumah lah, duduk diam-diam je dekat dalam rumah. Lagi satu, smoking lah.
Ada yang cakap smoking tu akan menghalang daripada COVID virus tu. Semua itu mitos lah. Sebenarnya smoking akan dropkan kita punya immunity, akan menyebabkan akan merosakkan kita paru-paru, dan bila paru-paru rosak maka kuman tu pun seronok lah lagi duduk kat dalam paru-paru tu. Yang cakap smoking mengelakkan daripada itu, daripada COVID infection tu sebenarnya mitos lah. Itu tidak benar dan tidak pernah dibuktikan oleh sains. Okey, kurma ajwa okey, kurma ajwa okey. Tapi tak banyak. Dalam sebiji, 2 biji je cukup. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Tengok ni siapa yang pergi ke klinik Dr. Ju kat luar, dia kena saringan. Kena saringan, kena tanya sama ada pergi luar negara ke tidak. Walaupun kita saring macam ni, kalau orang tak, masalahnya orang sekarang ada, bukan semua lah, ada yang tak yang menyorokkan fakta, menyorokkan kebenaran. Maknanya dia tidak bercakap jujur, dia tak mengakui dia pergi. Apa yang nak malu, ngaku je lah. Kalau you all baru balik luar negara, you all baru pergi kat Kenduri. Sebab baru-baru ni dekat Perak pun ada yang orang pergi Kenduri, tiba-tiba dah satu rumah kena kuarantin. Dah tuan rumah terpaksa buat hebahan. Siapa-siapa yang datang Kenduri tu suruh cek kesihatan. Sebab tiba-tiba saja ada seorang yang hadir Kenduri tu kena COVID infection. That's why eloklah yang saranan doktor yang buat suruh kita buat lockdown ni sebenarnya. Sebab kalau tidak, Dr. Ju cakap habis kita semua. Sekarang ni pun hari ni tak tahu, hari ni dah berapa orang dah. Chiacid ni dia lebih kurang macam you all boleh gantikan dengan apa kita panggil biji sagu. So kalau you all buat bubur ke apa kan, you letak chiacid. Dia macam biji sagu sebenarnya. Macam selasih. Chiacid tu macam selasih. Chiacid ni banyaklah sebab dia banyak fiber, banyak vitamin, semua memang very good untuk kita ambil. Yang paling penting dia banyak fiber. Jadi bila kita makan tu, of course lah dia good for untuk kita punya saluran usus, dan dia juga banyak mengandungi fiber larut untuk menurunkan kolesterol, dan dia juga ada efek anti-inflammatory. Chiacid is very good sebenarnya. Sangat bagus. Dia macam selasih. Jadi cara makan you all boleh buat macam-macam. Semalam Dr. Ju buat bubur, letak chiacid. Jadi macam sagu. Okey. Bayaran cek kalau kat hospital free. Kalau kat hospital kerajaan cek COVID ni free. Tapi kalau dekat swasta, Dr. Ju tengok ada satu hospital, mana Thomson Hospital dekat KL, dia buat drive-thru. Maknanya kita tak singgah. Mungkin macam dekat Italy pun sama. Dia drive-thru, agaknya dia ambil darah ni kan daripada tingkap saja. Lepas tu dia buat itu. Kalau kat Malaysia 584 kalau tak silap kos dia. Drive-thru dekat hospital Thomson tu. Kalau kat hospital dekat hospital swasta lah. Kalau dekat hospital kerajaan, benda tu free. Sebenarnya benda tu mahal lah. Kita yang dia orang buat yang 500 lebih tu pakai IgG, IgM. Maknanya dia pakai darah. Pakai darah ni dia lambat sikit lah. Maknanya kalau you all infected, mungkin lepas seminggu baru boleh dicek dalam darah. Tapi kebanyakan kita dah kena kontak baru 1-2 hari tu kita kena ambil throat swab lah. Tapi kalau dah lebih seminggu boleh ambil darah, sebab dia akan dikesan dekat darah kita ada apa ni kita panggil antibody. Dia akan naik IgG, IgM tu is sejenis antibody lah yang dikeluarkan oleh badan untuk melawan virus tu. Jadi benda tu akan naik. Jadi kita tahulah orang tu dapat infection benda tu. Daun ketum semua Dr. Ju tak tahu Sebenarnya dekat medik pun orang sibuk juga pasal daun ketum ni. Semua itu mitos. Okey, itu saja daripada Dr. Ju. Assalamualaikum. Dah ada patient tunggu kat luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.